Saya gunakan yang ini dulu. Ini dia berbeza daripada bahan yang saya share dekat Mak Adam tadi. Okey. Jadi Hmm. ni graf. Okey, graf kita ada 3. Kita ada graf sin, cos dengan tangent. Okey. Jadi untuk lakarkan graf macam saya kata tadi, saya kurang menggunakan formula. Jadi maksudnya Adam akan tengok cara yang saya buat. Lepas tu terpulang pada Adam nak guna cara yang Cikgu Adam ajar ataupun guna cara yang saya tunjuk. Okey, Okay. tapi saya menganggap kita punya soalan ni semua diberi dalam 2 pi. Okey, kat sini dia bagi 360 darjah. 360 darjah ni sama juga dengan 2 pi. Okey, kenapa saya guna pi? Sebab biasanya soalan seterusnya nanti bila dia minta kita cari dia punya bilangan penyelesaian, number of solution, iaitu kita akan buat satu garis lurus, kita akan cari titik persilangan, itu yang dikatakan bilangan penyelesaian. Biasanya persamaan itu dalam sebutan pi. Okey, jadi walaupun dekat sini 360 darjah, dalam Mhm. peperiksaan tak ada masalah pun kalau kita buat dalam pi. Okey, jadi kat sini kalau Adam tengok general form dalam bentuk dia, soalan ni, persamaan ini dia adalah y equals to a sin ke cos ke tangent dx. Macam tu. A tu Okay. apa? Okey, A tu untuk menentukan bilangan amplitude dia. Amplitude ataupun maksimum minimum dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini A dia 2. Bila A 2, okey tengok ya, sebab kita tak menggunakan skala. Bila kita tak guna skala, maksudnya kita kena kita tak menggunakan kertas graf. Bila kita tak menggunakan kertas graf, masa peperiksaan kamu guna kertas bergaris seperti yang saya Okay. tunjukkan sekarang ni. Kertas bergaris, jadi kita anggap itu skala kita. Kita bina sendiri skala kita. Okey, jadi kita akan letakkan dulu kita punya paksi Y and kita punya paksi X macam tu. Okey, kita gariskan paksi Y. Okey, kemudian paksi X. Okey. Jadi awak gunakan garis macam biasalah, maksudnya kita guna test pad nanti macam tu. Lepas tu tandakan. Okey, ambil pembaris kamu. Dia tak kisah pun berapa ukuran dia. Biasanya saya suruh pelajar letak satu pembaris macam ni ataupun mungkin kurangkan sikit, tak nak besar sangat. Bila besar sangat nanti susah nak lukis. Okey, jadi saya buat macam tu, okey. Bagi Okay. janji saiz dia sama. Saya akan tanda dekat sini. Okey, nanti saya bagi tahu apa maksud tanda tu. Okey, kemudian tandakan. Berapa banyak tak kisah. Lebih tak apa. Jangan kurang. So, letak lagi. Saiz ni tak kisah. Suka hati awak pun nak guna 2 cm ke, 3 cm ke. Janji sama saiz dia. Okey. Okey, contoh saya buat banyak tu. Okey, sampai ke situ. Okey. Jadi dekat sini tadi soalan dia ialah y sama dengan 2 sin 2x. Okey, sebelum tu kita tengok. Graf sin dia start daripada origin point. Saya tunjuk graf positif. So sin positif dia akan naik turun. Ini satu putaran dia, one cycle. Kalau graf cos ini sin, kalau graf cos y equals to a cos bx, graf cos dia akan bermula dari atas. Bermula dari atas, cos ni hati-hati. Okey. Cos ni biasanya saya suruh pelajar lukis dari sini. Dari sini, berhenti sini, then awak akan buat begini. Kenapa kan kena buat dari sini tapi lepas tu kita padamlah. Kenapa kita kena buat situ? Sebab graf cos ni pemeriksa akan tengok dekat dia punya paksi Y yang atas sekali tu. Dia punya amplitude dia dekat sini. Okey. Okay. Dekat situ dia memang akan tengok sangat betul-betul. Kalau dia dapati pelajar dekat sini tajam. Apa maksud tajam? Kadang-kadang pelajar dia berhati-hati, dia akan buat macam ni kan. Terbuat macam tu. So pemeriksa akan sambung sekiranya tajam habis graf cos. Maksudnya dia punya graf formula skema permakahan dia
P1 untuk shape. Okey, dia nampak je graf tu bentuk sine, bentuk cos, bentuk tangent. Bentuk betul, 1 markah. Dia punya bilangan putaran, number of cycle dia, betul, 1 markah. Limit digunakan ikut limit diberi dari 0 sampai 360, betul. Okey, markah ketiga. Kalau dia ada modulus ataupun dia ada berlaku, dia akan naikkan pergerakan tambah atau tolak, so ada lagi 1 markah, 4 markah, macam tu. Jadi sekiranya dia tengok graf tu tajam dekat sini, so markah pertama terus tak dapat. Ataupun mungkin pelajar dia berhati-hati. Dia dah ingat cikgu kata jangan tajam. Mungkin pelajar terlampau berhati-hati macam tu. Pemeriksa akan sambung sekiranya dia nampak dekat sini hampir menunjukkan ada satu garis lurus pun tak akan dapat graf cos. Jadi kalau kita dah lukis daripada kawasan negatif tadi dan kita padam balik, jadi kalau pemeriksa cek pun dia sambung cantik. Macam tu. Okey? Itu untuk graf. Kemudian kita kalau saya laju bagi tahu ya. Okey. Okey, Then boleh. graf tangent dia macam cos. Kita akan mula tanda kalau sin tadi saya buat titik kat sini, sini, sini. Maksudnya daripada kosong. Tapi kalau cos dengan tangent kita buat daripada kawasan negatif. Titik dia daripada kawasan negatif. Kenapa? Dekat sini ada satu garis putus-putus. Asymptote dia. Garis ini kita tak boleh sentuh. Graf tak boleh sentuh. Okey, graf dia kalau tangent positif macam itu dan ni letak titik, so you buat je macam tu. Dan sebab tu graf ni kita tak nak buat besar-besar sangat. Kalau besar-besar sangat susah nanti kamu nak lukis. So itu ketiga-tiga graf yang keluar. Iaitu ini sin, ini graf cos dan yang ini adalah graf tangent. Okey. Jadi sekarang menggunakan soalan yang diberi tadi iaitu y equals to 2 sin 2x. Okey, soalan minta sampai 360 darjah. Dari 0, x 360. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, dia kata 2 sin 2x. Bila 2 ni A kita menunjukkan paksi Y kita. Okey, 2, kita ambil 2 baris, letak 2. Ke bawah 2 baris, letak negatif 2, sini kosong. Okey, dan bila buat graf ni, saya tak galakkan pelajar. Kadang-kadang pelajar buat satu unit tu sampai 2 baris. Jadi untuk nilai 2 unit sampai 4 baris. Bila 4 baris, kamu nak lukis graf yang besar itu agak sukar. Okey, so ingat A untuk awak punya paksi Y. 2 ni yang saya letakkan hijau ni, 2 ni untuk awak punya B. Kan tadi B. Apa B? B adalah bilangan putaran. Satu putaran, one cycle iaitu yang ini. Ada ke atas satu, dekat bawah satu. Sebab bila kita reflect, kita cantumkan, dia jadi macam tu. Itu yang dimasukkan satu putaran ataupun one cycle. Jadi dekat sini kalau kita tengok soalan dia, B dia 2. Bermakna kita ada 2 putaran. Graf kita, graf sin positif. Sin positif kita akan naik atas 2 putaran. Jadi ingat ya, saya punya kaedah ini semua untuk 2 pi. Jadi kita nampak situ 2, 2 ni untuk 2 pi. 2 pi atau 360 darjah. Jadi kita tengok, yes cantik soalan ini pun memang sampai 360 darjah. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat dekat sini, kita akan buat 2 putaran. Graf positif, so kita akan bermula naik atas. Naik atas maksimum, saya letakkan titik maksimum di situ. Kenapa saya letak titik? Supaya graf awak cantik. Awak tahu, turning point berada di situ. Okey, ke atas, dekat bawah, dekat atas, dekat bawah. So kita pun akan lukis. Okey, stop. Okey, gerak lagi. Stop. Dan awak gerak lagi, stop, gerak lagi, stop. Itu dia. Okey, sebab saya punya skrin ni dia licin, jadi nampak macam menggeletar. Okey, masa awak buat nanti, awak buat elok-elok lah, cantik-cantik. Okey, kalau awak ada masalah melukis, sebab kadang-kadang pelajar ni, dia masalah nak lukis ni, saya sampai ke tahap, saya suruh pelajar yang memang susah nak melukis, saya suruh dia orang potong pemadam.
Kenapa? Sebab pemadam kamu kan bentuk segi empat macam tu. Saya kata beli pemadam, saya suruh diorang potong macam tu. Bila awak potong pemadam, jadi bila awak lukis, nanti awak kan Outline lah. bawa je lah. Letaklah, nanti awak letakkan. Jadi pemadam ni bentuk macam ni kan. Dah jadi macam pembaris awak kan. Letak ke atas ni. Bila nak ke bawah, pusingkan pemadam. Sampai ke macam tu. Sebab kita tahu, kalau awak nak lukis ni, kadang-kadang dia akan menggigil, nampak double line, semua tak boleh. Okey. Kemudian siap je tu kita terus. Soalan kat sini 360 darjah ataupun awak letak 2 pi pun sebenarnya tak ada masalah. Dalam SPM dia tak kisah awak buat pi ke dalam sudut ke tak kisah. So saya letak sini 2 pi. Okey, kalau situ 2 pi, kat mana pi? Dekat situ pi. Kalau nak letak lagi, nak letak pi per 2 boleh. Tak nak letak pun tak apa. Sebab pemeriksa dia cuma semak dari 0 sampai ke 2 pi. So itulah graf kamu. Habis. Okey, saya tunjuk sekiranya soalan cuma sampai ke 180 ataupun dia cuma sampai pi. Saya dah kata tadi, saya tengok B ni untuk 2 pi. Okey, contoh soalan saya Y equals to, kat sini 3 sin 4x. Soalan saya nak sampai ke pi sahaja. Okey, jadi kita akan buat macam mana? Tengok 4 ni untuk 2 pi. Kita punya soalan cuma sampai pi. Bermakna kita buat 2 putaran. Faham? Okey. Jadi sebenarnya kalau awak tak nak buat macam tu, awak nak buat juga sampai 2 pi. Maksudnya awak kena buat 4 putaran. Okey, awak kena buat 4 putaran. Jadi bila awak buat 4 putaran, tapi soalan nak cuma pi, yang baki awak lebih. Okey, saya tak guna pembaris. Okey, awak tengok ni contoh ni contoh. Saya buat ikut betul-betul yang ini. 4 putaran. So 4 saya tandalah ni saya nak ni lakaran. So saya tak tanda, saya nak bagi cepat sikit ni. 4 jadi 1 2 3 4. 4 ni di sini 2 pi awak. So kat situ 2 pi bermakna dekat sini awak punya pi. Sini awak punya kosong. Okey, atas 3, bawah negatif 3. Tetapi kita tengok soalan cuma nak sampai pi. Kamu buat sampai 2 pi. Dalam SPM kalau kamu terlebih tak ada masalah. Pemeriksa cuma akan tengok dari 0 sampai pi tu betul tak bilangan putaran dia. Yes, 0 sampai pi bilangan putarannya 2 putaran. So you dapat lagi markah penuh untuk lakaran graf. Cuma nanti soalan yang seterusnya dia suruh cari bilangan penyelesaian. Apa dia bilangan penyelesaian? Iaitu kita akan binakan satu garis. Kita kena adalah penyelesaian, kita akan buat garis. Contoh, kita punya garisan kita dapat macam ni. Ni contoh tau, saya buat macam ni. Contoh. Okey. Tadi soalan sampai pi. Kalau Adam tak padam, maka Adam akan kira 1, 2, 3, 4. Sepatutnya 5 stop. So Adam akan kira 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dah salah. Bilangan penyelesaian sepatutnya boleh dapat 3 markah. So mungkin Adam akan betul cuma dekat persamaan dengan awak punya garisan. Jadi kita punya bilangan penyelesaian sepatutnya ada 5. Oleh kerana awak dah buat graf sampai 2 pi, sedangkan soalan sampai pi je. Jadi kat sinilah rugi dia. Jadi kalau orang yang memang lukis sampai 2 pi, bermakna dia kena padam yang lain. Padam. Supaya bila cari bilangan penyelesaian, yes, awak akan dapat ikut apa yang dia nak. Okey, tapi saya rasa awak tak ada masalah bila awak tengok je soalan. Kalau dia kata buat sampai, dia masalah dia kan. Kalau soalan tu dia nak kamu tengok, saya ubah soalan. Soalan saya Y equals to berapa? 2 sin 3 per 2 X. Macam tu. Kalau dia kata 3 per 2 X. Okey. Then soalan nak kosong
X cuma sampai pi. Okey, saya dah kata 3/2 dekat sini. Okey, 3/2 ni adalah untuk awak punya 2 pi. Okey, jadi kita akan buat dekat sini. Kita boleh kira dulu. Okey, 3/2 untuk 2 pi. Soalan nak pi. Jadi awak kena bahagi 2. Maksudnya kita kena dapat 3/4. Jadi nak lukis 3/4 ini bukan mudah. Sebab tu ada soalan, biar je lah kita akan lukis. Contoh tengok Kalau soalan yang macam ni, B dia 1/2 atau 3/2. Kalau saya lukis dulu sampai 2 pi. Sebab dia pecahan, susah kita nak lukis. So kalau saya akan buat juga macam ni. So saya letakkan sini 2, ke bawah -2, kosong. Dia nak 1/2. 3/2 adalah 1/2 putaran. So saya letak titik. Okey, ini 1 putaran, ni setengah. 1/2, so saya naik atas dulu. Ni kita punya turning point sini. So saya akan naik. Okey. Then, okey, itu 1/2. 1/2 untuk 2 pi. Kat mana pi? Pi di sini. Jadi, soalan kita nak sampai pi je kan? So, saya akan padam. Okey, kat sini pun saya padam dah. Sebab saya pakai ni jadi hilang semualah. Kalau awak padam, awak tak adalah hilang. Macam tu. Padam setengah je lah. Yes. Sebab soalan nak sampai pi. Jadi, ada soalan mudah kamu lukis sampai 2 pi. Jadi, kat sini, saya tak guna formula. Jadi, kalau kamu buat sebelum ni macam mana? Sebab ada, kalau ikut yang dalam buku, dia kira dulu. Nak buat satu putaran tu, contoh kat sini graf sin kan. Dia tentukan satu putaran ni nilainya berapa pi. Itu dia ada formula dia. Tapi sebab saya memang dah lama tak guna formula tu. Sebab pelajar biasanya lupa. Jadi saya ajar pelajar, you tengok A. Mula-mula kita akan tengok A. A ini untuk menentukan maksimum dan minimum. B ni untuk menentukan dia punya bilangan putaran untuk 2 pi. Jadi tak kisah apa juga soalan, sin ke, tangent ke, tetap menggunakan kaedah yang sama. Okey. Jadi sebab kenapa kita perlu cepat? Sebab soalan bukan macam ni. Soalan biasanya nampak ada tambah, ada tolak, macam tu. Okey, so itu yang asas. Okey, untuk kos. Okey, untuk kos pun sama juga. Okey, kalau untuk kos pun sama. Okey, saya ingat Adam, saya tak guna pembaris. Tadi awal-awal saya tunjuk betul-betul guna pembaris. Okey, ni sekarang saya tak guna pembaris sebab saya nak bagi kesemuanya sekali. Sin, cos, tangent semua settle malam ni. Saya tak guna pembaris, tapi awak ingat dalam peperiksaan awak mesti guna pembaris. Buat cantik-cantik. Okey, so sekarang graf kos. Graf kos seperti biasa kita ambil paksi Y kita ambil paksi X kita. Okey, kosong wajib letak. Okey, contoh kita tengok dekat sini soalan, ada tak graf kos kat sini? Okey, dia dah bagi. Okey ni. Tengok sini, dia kata negatif cos 2x. Okey, negatif cos 2x. Jadi untuk negatif cos 2x, y equals to negatif, negatif cos 2x. So soalan ini adalah graf cos tapi graf cos negatif. Okey, dia negatif. Negatif maksudnya kita guna 1. Ini sebenarnya ada nombor 1 lah. Tapi dia tak letaklah nombor 1. So dia letak kat situ negatif cos. Okey, maksudnya amplitude iaitu you punya maksimum minimum dia adalah 1. Tapi dia graf negatif. Okey, kalau kita dapat soalan tu 1, jangan guna 1 baris. Nanti graf awak pendek je. Jadi minimum kita guna 2 baris. Kita letak 2 baris. Sini 1, ini negatif 1. Kalau maksimum paling besar, kita guna 4 baris. Cukup. Jangan besar-besar, nanti susah nak lukis. Okey, sekarang graf cos ini adalah graf negatif. Kalau dia graf negatif, so awak akan tahu tadi yang saya lukis semua graf tu positif. So negatif kita akan buat di bawah. Saya dah kata tadi, graf cos dan tangent dia punya titik akan bermula daripada kawasan negatif. So saya tanda di sini. Tadi kan saya letak pembaris kan, nak bagi dia sama. Okey, so ini next di sini. So kita punya size graf nanti akan sama. Okey. Then kita buat lagi. Tak apa, terlebih tak apa. Okey, dia kata 2.
2 ni untuk 2 pi. So, saya pun lukis 2. Graf ni negatif. So, start dari bawah. Bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okey. Jadi, kita punya graf mesti buat daripada kawasan negatif supaya kita tak tersilap atau tak terhilang markah kos. So, saya akan buat. Okey, macam tu. Dan saya akan buat. Okey. Okey, dia kata 2. B kita 2. Maksudnya kita buat 2 putaran. Okey, di mana satu putaran kita? Ni satu putaran. Saya buang di negatif. Itu satu putaran kita. Okey, Okay. kita nak 2, so kita sambung. Okey, jadi inilah kita punya 2 putaran. So, kita letak 2 pi di situ. So, kat mana pi? Di sinilah awak punya pi. Kalau dia nak pi per 2, boleh cari. Ini kosong, ini pi, bermakna di tengah sini adalah pi per 2. Ini adalah 3 per 4 pi. Contohlah. Tapi biasanya kita tak nak pun semua-semua ni. Tak perlu pun. Okey. So, settle. Itulah awak punya graf kos. Jadi, awak takkan guna masa yang panjang. Jadi, kalau soalan dia, contoh awak tengok tiba-tiba dia nak sampai pi. So, kita buat sampai pi, yang lain kita padamkan. Boleh? Boleh? Okey, sekarang saya ubah soalan. Contoh, saya modulus. Apa maksudnya modulus? Sentiasa positif. Yes, kita reflect. Apa-apa yang berada di bawah, kita naikkan ke atas. Okey. Naikkan ke atas, naikkan ke atas. Bawah ni kita padam, 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 padam. Okey, dekat sini apa yang saya nak ingatkan, kat sini tadi dia reflect. So, bila dia reflect, kat sini mesti tajam. Yang curve atas, maksimum minimum yang atas. Yang atas ni curve. Dia memang akan nampak curve kat situ. You tak boleh tajam kat sini. Okey, yang biru tu mesti tajam sebab dia reflect, dipantulkan, maka dekat situ tajam. Sebab ramai pelajar akan hilang markah yang terakhir sebab dekat biru tu dia jadi nampak bulat. Sedangkan dia reflect, so sepatutnya dia akan tajam di situ. Boleh? Boleh. Okey, itu reflect. Contoh soalan saya, dah reflect, kemudian dia tambah 1. So awak ikut je lah. Maksudnya kita buat macam-macam kita menyelesaikan persamaan. Kalau ada kurungan, kita settlekan dulu dalam kurungan. So ini dia ada modulus, settlekan dulu modulus, baru tambah 1. Jadi apa maksud tambah 1? Okey, kalau ada cikgu yang ajar, dia dah buat siap-siap tambah 1. Jadi apa yang dilukis memang graf yang dah lengkap. Tapi maksudnya kena ada pengiraan. So, apa yang saya buat tak macam tu. So, tengok dia kata tambah 1. Graf ni awak nak buat bukannya senang. Jangan sesekali padam graf yang dah cantik. Okey, apa yang perlu saya padam? Dia kata tambah 1. Tambah 1 maksudnya kita padam nilai-nilai yang berada di paksi Y. Kat sini tadi 1. 1 tambah 1, sini jadi 2. Sini tadi kosong. Kosong tambah 1, so sini akan jadi 1. Negatif 1 tambah 1 bermakna sini akan jadi kosong. Maka paksi Y kita akan turunkan. Kita turunkan 2 pi, bawa bawah tegak betul-betul. Pi pun sama. So, kita punya paksi X yang asal kita kena padam. Macam tu. Jadi, graf kita akan berada di awang-awang. Jadi, tak perlu padam graf. Graf awak dah cantik. So, biarkan macam itu. Boleh? Boleh. Okey. Graf sin tadi. Okey, contoh. Soalan ni tadi dah ada cantik. Sekarang saya tolak 1, baru saya modulus. Itu soalan saya. Kalau dia kata tolak 1, sama juga dengan tadi. Graf ni dah cantik, jangan padam. 2 tolak 1, 1. Kosong tolak 1, alamak. Okey, kosong tolak 1. So, kat sini, kosong tolak 1, awak akan dapat nilai dia ialah negatif 1. Okey, then negatif 2. Negatif 2 tolak 1. So, negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Okey, so sekarang kat mana kosong kita?
kosong kita akan berada di sini. Sebab atas 1 bawah -1 itu kosong. Jadi kita ambil kita punya paksi X yang baru di situ. Naikkan kita punya 2 pi di sini. Pi kita tegak ke atas. Ramai pelajar letak pi dekat persilangan ini. Salah. So, pi kita di sini. Jadi, paksi X kita yang asal kita padamkan. Itu dia. Kemudian, sekarang awak tengok soalan setelah dia tolak, baru dia modulus. Dia pantulkan ke atas. Always positive. Jadi, dekat sini awak tengok yang bawah ni dia 1. So, saya naikkan 1. Okey, saya guna warna merah supaya awak nampak. Sebab kalau saya padam, nanti dia terpadam semua. Okey. So, yang ini. Okey, tengok kat sini 1, 2, 3. So, dia naik. 1, 2, 3 naik atas. So, dia akan naik atas. Warna orange, sorry. Bawah pun sama, 3. Tapi yang ini dia sampai dekat sini. So, graf kita yang orange sahaja. Yang bawah ni kita akan padamkan. Tu dia. Itu graf kita. Jadi graf kita nampak saiz dia tidak sama. Boleh? Jadi dekat sini ada soalan yang kita akan lakukan. Maksudnya kita tolak dulu atau tambah dulu. Ada yang kita perlu modulus dulu. Okey, boleh? Boleh ke? Okey, begitu juga dengan graf tangent. Graf tangent pun sama. Okey, contoh soalan y equals to berapa? Negatif 3 tangent 2x. Okey, soalan saya x sampai ke pi. Sampai pi saja. So pun sama, saya buat paksi y, saya buat paksi x. Tangent saya dah kata kena daripada negatif. So saya letak sini, ini garis putus-putus. Mesti guna pembaris ya. Okey, so nextnya di sini, ini garis putus-putus. Berapa banyak? Tak apa, terlebih tak apa. Okey, buat macam tu. Okey, stop. Sini saya punya kosong. Tangent ni sebenarnya dia tak ada maksimum minimum. Okey, jadi saya letak. Oleh kerana dia negatif 3, ambil 3 baris. 1, 2, 3. 3 atas. 1, 2, 3. Negatif 3 ke bawah. Kalau graf tangent positif, dia akan bermula naik atas ni. Daripada atas ni, pergi ke origin point. So, kalau negatif, kita terbalik. Jadi, soalan ni kita tengok. Kita punya maksimum, bukan maksimum minimum. Maksudnya kita punya kat paksi Y kita negatif 3. Okey, dah cantik dah. 3 dengan negatif 3. Dia kata 2. Okey, 2 ni ingat. 2 ni untuk 2 pi. Saya nak sampai pi. So, saya buat 1. Tapi kalau saya buat 2 pun tak ada masalah. Terlebih nanti kita padam. Okey. Dia tangent negatif. Tangent negatif, so kita bawah. Okey, kita ke bawah. Ini setakat menghampiri tapi jangan kena garis putus-putus. So, dia punya cara buat bawah, then atas, bawah, atas. Contoh saya ikut. Dia kata 2, saya pun buat 2. Bawah, atas, bawah. Sekarang kita tengok satu lagi atas. Jadi kita tengok kalau dia 2, maksudnya kita ada atas ada 1, 2, 3, 4, bawah pun ada 4. So sini awak punya 2 pi. Kat mana pi? Di sini pi. Okey, jadi tengok soalan. Oh, soalan nak sampai pi saja. So kita padam. Ini kalau kita nak buat sampai 2 pi. So itu awak punya graf tangent. Sama juga dengan yang sebelum ni, kita tengok kalau dia ada tambah ke tolak ke tak. Okey, contoh soalan ini dia kata tambah 1. Tambah 1, 3. 3 tambah 1 awak ubah kat sini je. Sini 4. 0 tambah 1, sini akan jadi 1. Negatif 3 tambah 1, ini jadi negatif 2. Okey, so kalau kita tengok, 0 kat mana? Bermakna kita punya 0 akan turun. Tu dia. So, ini kita punya pi. Sini kita punya 0. So, pi kita yang asal kita padam. Paksi X kita yang asal kita padam. Itu graf kita. Boleh? Boleh. Okey. Jadi, sekarang kita tengok soalan. So, itu untuk graf sin, cos dengan tangent. Sekarang kita tengok soalan. Soalan yang saya share tadi. Di mana itulah bentuk soalan. Okey. Okey, kat sini.
Okey, ini dia. Soalan kalau dia kata suruh buktikan. Contoh, kat sini 3 markah. Pembuktian 3 markah. Okey, jadi kalau awak tak boleh buktikan. Kalau awak tak boleh buktikan, tak apa, tinggal dulu. Saya nak fokus pergi ke lakaran graf. Okey, tengok dia kata lakarkan graf y equals to sin 2x. Yang ni dah mudah dah sebab dia dah bagi y equals to sin 2x. Okey, biasanya ingat. Biasanya kat sini dia tak buat macam ni. Dia akan kata lakarkan graf bagi y. Dia kata equals to negatif 2 sin x tambah 4 sin x cos kuasa 2 x per 2. Biasanya dia kata macam tu. Jadi pelajar bila dia nampak macam ni, dia kata, kenapa soalan macam ni? Graf apa nak kena buat ni? Sebenarnya bila dia ada pembuktian dekat atas, memang dia akan guna yang macam ni. So you tengok ini sebiji dengan yang atas. So bermakna dia adalah sin 2x. Maka terbentuklah soalan yang ini. Jadi sebenarnya graf yang kita perlu lukis adalah y Sin equals 2x. yes. Bukan yang ini. Tapi dalam peperiksaan ni biasa dia tak bagi yang ni. Ni tak ada. Ni biasa tak ada. Dia bagi soalan yang itu. Jadi pelajar bila nampak ni dia dah jam. Macam tu lah. Okey. Ataupun mungkin dekat sini dia tambah lagi. Dia buat 2. Contohnya dia akan letakkan 2 dekat luar ni. Kat sini contoh sekejap saya guna warna merah. Okey, contoh kat sini dia tambah lagi. Kat sini tadi negatif kan? Negatif 2 kan? So mungkin dia buat 2 kat luar tu macam tu. Jadi maksudnya kalau dia ada 2, maka graf kita sebenarnya akan jadi y equals to dia bukan sin 2x, jadi dia jadi 2 sin 2x. Macam tu. Maksudnya kita kena tengok kaitan dia yang dia dah proofkan tadi, buktikan tadi dengan apa yang dia bagi. So, dalam kes ini tak ada masalah. Kita pun lukislah y sama dengan sin 2x. Okey, y sin 2x. Macam saya kata tadi, ambil paksi y. Okey. Then awak punya paksi x. Y equals to sin 2x. Maksudnya amplitude kita 1. Saya dah ingatkan tadi, walaupun kita punya maksimum 1, jangan buat 1. Pendek sangat graf awak. So kosong, 1 tu kita ambil 2 baris. Besar sedikit. Okey, dia kata sin 2x. Sin 2x maksudnya kita akan buat 2 putaran. Tengok soalan, yes cantik. Dia buat sampai 2 pi. So kita pun buat 2 putaran. Okey, so kita tandakan. Kita tandakan di sini, di sini, di sini dan di sini. Contoh. Okey, lepas tu kita akan letak dia graf positif. So ke atas, ke bawah, atas, bawah. Okey, naik, turun. Okey, naik, turun. Awak letakkan 2 pi. Kat sini awak punya pi. Settle. Okey, so ini awak punya graf y equals to sin 2x. Okey, di mana kita tengok A dia 1 dan kita punya B dia adalah 2. Jadi kita dapatlah 2 putaran. Settle. Kat sini 3 markah kamu dapat. Okey. Next, soalan kata, ini dia. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. Apa penyelesaian dia? Kita tengok hati-hati dekat sini. Okey. Tengok ya, nampak tak ni ada 2. 2 ni nampak ni, yang ini sebiji ni. Yang saya warnakan pink sebiji dengan yang atas. So, tengok penyelesaian dia. 2. Okey, dia kata negatif 2 sin 2x. Negatif 2 sin 2x tu apa? Dia adalah sin 2x. Okey, kemudian sama dengan x per pi tolak 1. Okey, lepas tu kita tengok pada soalan yang kita lakarkan tadi. Apakah sin 2x? Sin 2x ni, kalau awak tengok dekat sini, apakah sin 2x? Sin 2x ini adalah y. Okey, sin 2x adalah y. Maka saya akan buat di sini adalah 2y sama dengan x per pi tolak 1. Ingat, kita nak buat garis lurus, so mesti tukarkan dia y in term of x. Saya mesti gantikan dia y saja. So nak y, so you divide by 2. Bahagi 2 maksudnya semua kita akan bahagi 2.
Jadi persamaan garis lurus kita, Y sama dengan X per 2 pi tolak 1/2. Okey. Jadi dekat sini kalau awak tengok, okey, ada soalan. Kalau awak tengok yang ini dia kata ni kan, dia dah bagi tahu kat sini lukis satu garis lurus. So maksudnya graf kita memang garis lurus. Ada soalan dia kata lukis graf yang sesuai. Bila dia kata lukis graf yang sesuai, bermakna soalan itu sebenarnya bukan garis lurus. Jadi hati-hati. Tapi kat sini dia kata lukis garis lurus. So bila dia garis lurus, so tengok cara yang saya akan buat. Bila garis lurus, you ambil X dengan Y. You ambil kosong dengan 2 pi. Cukup dengan 2 titik sahaja. Kosong. Maksudnya kita gantikan X kosong. So you dapat kosong. Tolak 1/2, so you dapat negatif 1/2. Lepas tu kita gantikan X dengan 2 pi. 2 pi bagi 2 pi, 1. 1 tolak 1/2, so you dapat 1/2. So sekarang kita punya garis lurus ialah, you tengok daripada jadual yang you buat, kosong ialah negatif 1/2. Okey, kalau ini kosong, ini negatif 2, sini negatif 1. Sekarang dia kata negatif 1/2 bermakna dia di tengah-tengah. Sebab tu sangat penting skala kita sendiri. Skala kita menggunakan nilai 1 unit 1 baris. Contohnya. Dan 2 pi setengah, 2 pi setengah. You ambil pembaris sebab saya punya Pak CX ni tak tegak ya. Jadi ambil pembaris, kita gariskan. So kita gariskan, cantumkan saja apa yang kita dapat. Tapi sebab ni sebenarnya sepatutnya dia akan intersection kat tempat yang betul ni. Tapi sebab graf saya Pak CX. So itu dia. Jadi soalan tanya bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian iaitu antara garis lurus dengan graf itu bersentuh berapa tempat. 1, 2, 3. Jadi awak akan tuliskan bilangan penyelesaian ataupun number of solution. Okey. Sama dengan 3. Cukup. Kat situlah 7 markah. Okey. Sebab dia mudah je. Markah soalan dia akan tengok dekat sini. Mula-mula dia tengok graf. Graf awak semua dah betul. Dia tengok shape. Okey, shape dia betul, 1 markah. Okey, kemudian dia tengok bilangan number of cycle, bilangan putaran untuk 2 pi. Betul, ada 2. Okey, 1 markah. Dan dia tengok asymptote dia, asymptote pula, amplitude, iaitu maksimum minimum. Betul, 1 markah. Dia sebenarnya biasanya 3 markah kalau tak ada modulus. Kalau dia ada modulus, ada tambah, ada tolak, so graf itu akan jadi 4 markah. Okey, kemudian mana lagi kamu boleh dapat markah? Ni, persamaan kamu. Persamaan kamu dapat markah. 1 markah. Mana lagi? Graf kamu. Garis lurus kamu betul. 1 markah. Mana lagi? Bilangan penyelesaian kamu. 1 markah. So markah kat sini 6. Di kat sini dia buat 7. Biasanya dia 6 je. 7 kalau graf itu ada tambah tolak atau ada berlaku modulus. Dia reflect ke atas. Kat situ. Boleh Adam? Boleh ke? Okey, sekarang Adam tengok dekat sini. Okey, sekarang soalan graf 5 cos 3x. Nampak tak? 5 cos 3x, 3. So sepatutnya kita akan buat 3 putaran. Jadi biasanya, kalau ikutkan dulu sebelum ni, kertas 2 kamu kena jawab dalam test pad. Okey, tapi saya tengok modul pintas tahun ini dijawab dalam kertas soalan macam kertas 1. Okey, hati-hati. Kalau dia dalam kertas soalan, biasanya dia dah sediakan awak punya Pak CX dengan Pak CY. Dia dah sediakan dan dia dah letak awak punya tanda-tanda dekat Pak CX dan Pak CY. Jadi, kalau yang macam tu, saya nasihatkan awak lakar dulu dekat dekat kertas soalan ni, maksudnya dekat bahagian soalan ni. Contoh tengok sekarang saya punya graf cos. So awak buatlah kecil dulu. Conteng-conteng dulu. Okey. Dia kata 3, nampak 3 tu untuk 2 pi. Tapi soalan cuma sampai pi. Bermakna saya nak 1/2.
Okey, ini graf kos. Graf kos maksudnya awak akan buat macam ni. So awak letak sini 5, sini negatif 5, sini kosong. So saya tahu saya nak 1,5 putaran. Ini graf kos. Graf kos kita akan buat dari kiri. Dari negatif. Jadi kita tanda, tanda contoh. 1,5 putaran sebab dia nak pi saja. So dia graf kos positif. So di sini. Okey. Ini 1 putaran. Kita nak setengah. So, dia akan sampai sini. Yes. Ini awak punya pi. Ini kosong. Jadi dah cantik macam ni, baru awak pindahkan ke ruangan jawapan. Tapi saya tengok macam yang pelajar saya dah buat, bila dia dah letak tanda. Sebab kalau dia dah sediakan tanda, dia letak tanda macam ni tau. Okey, bagi saya tak apa, awak padam je tanda tu. Ataupun kita abaikan, kita tak nak guna tanda tu pun tak apa. Maksudnya awak boleh guna awak punya tanda sendiri. Sebab bila pelajar dalam soalan tu dia dah letak tanda, pelajar dia jadi sukar sikit lah. Sebab ada pelajar dia nak guna saiz pembaris dia. Tapi kalau awak okey, maksudnya macam ni kan, saya dah sketch dekat bahagian soalan. So dekat ruangan jawapan saya tahu, oh okey. Saya tahu. Jadi di mana kedudukan dia. Jadi kat sini kalau awak dia buat macam ni bermakna kos kita tak boleh dari sini. Ini awak punya satu maksudnya bentuk dia awak tak boleh buat macam ni. Kalau kos awak tak boleh buat macam ni sebab ini bererti nampak. Dia jadi besar. Ni yang bahayanya. Faham? Okey, jadi pastikan kalau dia soalan tu pasal kos, so awak pastikan hati-hati dekat sini. Sebab dia punya tanda tu daripada kosong, dia buat tanda dia samanya kat sini. Kalau dia buat macam ni, maksudnya awak kena buat graf kos awak di tengah sini. Ini, so ini dengan sini kan. So awak buat tengah-tengah macam ni. Macam tu. Faham? Kalau tak nanti, ini jadi bentuk macam ni. Tiba sini tadi jadi besar. So, saiz dia tak sama. Jadi, kalau pelajar saya kata, okey, abaikan je titik-titik tu, awak boleh guna titik-titik sendiri. Boleh? Boleh. Okey, sekarang saya nak cuba Adam lukiskan. Okey, biasanya saya memang akan suruh pelajar buat. Saya nak tengok dan awak kena hantar kat saya. Saya nak tengok apa yang awak buat. Boleh? Boleh. Okey, buat soalan nombor 12. Lepas tu ada hantar kat WhatsApp atau Telegram saya, tak kisah. Kalau ada ambil gambar, hantar kat Telegram pun okey. Saya boleh terus tunjuk Adam kat sini, markah Adam dapat berapa. A tu yang cikgu. Soalan 12A dan B terus.
Dah. Saya nak hantar. Sekejap. Okey, hantar kat Telegram ke WhatsApp? WhatsApp, tapi saya tak ada nombor cikgu lah tu. 013. Kena Okay. save dulu lah nombor saya. Okay. 0136334455. Macam mana nombor lain sekali cikgu? 0136334455. 455. Mm-mm. Adam, taburan kebarang kalian okey Adam? Boleh? Saya boleh Okey. buat tu. Itu kena tu. Sebab kalau ikut soalan modul pintas, taburan kebarang kalian dia pun mudah. Cuma dia ada kacau soalan sikit-sikit je. Taburan kalian okey, vektor okey Adam? Vektor alhamdulillah okey. Okey, vektor dia pun kalau ikutkan lah, sebabnya sebenarnya saya rasa sekolah awak pun pakai modul pintas ni. Cuma kita tak tahu set sekolah awak dapat yang mana. Sebab vektor dia pun yang biasa. Yang kita akan cari nilai. Okey, cari nilai M ke N macam tu. Okey. Okey. Itu soalan A. Okey, ni soalan A. Belum habis. Tahu tu. Ni apa yang belum? Apa Adam belum buat? Belum pantulkan lagi pasal kena. Yes. Belum pantulkan lagi. Tapi kalau ikutkan, okey dah. Dan ingat nanti kalau soalan ni macam SPM nanti, saya pun tak pasti sama ada kertas 2 ni macam yang modul pintas. Kalau modul pintas, kertas 2 dia buat dalam buku buku soalan macam kertas 1. Jadi dia tak ada garis-garis tau. Macam ni sekarang saya ajar kan ada garis kan. So awak boleh letaklah buat garis yang halus supaya nampak graf itu sama saiz dia. Okey, so kalau ikut kat sini, cuma nanti saya harap Adam buat lagi cantik. Kita Pasal dekat dalam ni tak tular sangat. Adam buat dekat apa ni? Whiteboard. Oh, okey. Maksudnya dekat laptop ke? Laptop. Oh, Adam pakai whiteboard Oh, patutnya Adam boleh share je kat saya kan? Share screen pun boleh sebenarnya. Share screen boleh tak? Okey. Jadi maksudnya, tapi kalau yang pertama tu cantik. Kan? Naik atas ke bawah itu cantik dah, memang cantik dah. Dan satu lagi Adam lupa letak kosong. Origin point wajib diletakkan. Okey, cantik dah. Okey, teruskan keluarkan persamaan garis lurus dia. Adam, nama sekolah apa Adam? SMK Jalan 4. Jalan 4. Jalan 4. Jazz. Kat mana tu? Bangi? Bangi. Oh, okey. Saya kurang familiar sikit area Bangi. Adam ambil elektif? Macam mana ke? Elektif. Pure science atau ada account Pure ke? science. Pure science. Saya sendiri. Tak ada account lah? Tak ada. Okey. Zero to pi. Pi
1. Macam mana ni? Apa persamaan garis lurus Adam dapat? Y sama dengan negatif X per 2 pi tambah 2. Negatif X per 2 pi tambah 2. Okey. Cuba Adam tengok betul-betul balik. Okey. Adam tengok kat sini ni 2 kan? Ini Y. So Adam akan buat 2 tolak Y. Betul? Betul. Sama dengan negatif X per 2 pi. Betul? Oh, negatif X. Okey, salah kat situ. So sepatutnya apa jawapannya dapat? X per 2Y. Y sama dengan X per 2 pi tambah 2. Yes, good. Betul. Hati-hati eh. So okeylah tu. Sebab saya biasanya pelajar bermasalah nak keluarkan persamaan. So Adam dah boleh keluarkan persamaan. Okeylah tu. Okey eh. Tengok bawah ni untuk kos ni. Okey, yang ini. Macam ni. Sekarang Adam tengok dia tolak 1. Pelajar dia confused bila soalan tu dikeluarkan macam ni. So kita susun dulu. Y equals to negatif 3 cos X tolak 1. Maksudnya kita akan buat graf. Graf kita kalau kita kita sketch kat sini kan. Kita tahu kat atas 3, kat bawah akan jadi negatif 3. So kita akan buat satu putaran. Graf cos dia satu putaran. So satu putaran macam ni graf kita. Bermakna kat sini kita punya 2 pi. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, tolak 1 lepas tu kita tolak lah nanti. 3 tolak 1, 2. Macam tu. Barulah kita pergi pindahkan kepada tempat kita punya ruangan jawapan. Okey, saya nak Adam keluarkan persamaan dia. Okey. Dapat tak? Ni tak dapat aku. Pasal dia punya Y tu kan ada. Kan sebab dia berubah kan? Okey. So tengok sini. Sekarang kita tengok apa yang sama dulu. Okey, yang kita nampak yang sama dekat sini adalah cos. Cos X, dekat sini pun ada cos X. Okey, dia 3 kat bawah tu 6. Maksudnya kita nampak dia akan 2 kali ganda. Okey, tengok. So apa yang perlu kamu buat? Okey, jadi dekat sini saya akan ambil ni 6. Saya akan ubah dia negatif 6. Saya buang pi dia. So saya buang pi, maksudnya sini pi cos X sama dengan negatif 2 pi tambah 2X. Saya bahagikan dia dengan pi. Semua saya bahagikan dengan pi. Jadi yang saya dapat sekarang, dia akan jadi negatif 6 cos X sama dengan negatif 2 pi habis tambah 2X per pi. Okey, kita nampak negatif 6 cos X. So kat sini kita ubah yang atas ni dia jadi Y tambah 1 sama dengan negatif 3 cos X.
Ini negatif 3 cos X. Saya nak negatif 6 cos X. Bermakna saya kena darab 2. Jadi, dapatlah dia negatif 6 cos X. So, dia akan negatif 6 sama. So, sini jadi 2Y tambah 2 sama dengan negatif 2 tambah 2X per pi. Okey, kita mesti jadikan dia kepada Y. Jadi 2Y sama dengan negatif 2 tambah 2X per pi tolak 2. So, saya nak Y. Y sama dengan negatif 4 tambah 2X per pi, saya bahagi 2. So, kita dapat jawapannya adalah Y sama dengan negatif 2 tambah X per pi. Boleh? Boleh ke? Okey, cuba. Maksudnya dia tak kisahlah kejap awak naikkan atas, darabkan ke, samakan. Ataupun sebenarnya daripada atas tadi mula-mula awak nampak dia 3 cos. Kat bawah 6. So, awak darab siap-siap dengan 2 pun boleh. Jadi barulah kita nampak dia sama. Boleh? Boleh. Okey, itu untuk awak punya trigonometri lakaran graf. Jadi pastikan lakaran graf awak okey. Okey, jadi kalau untuk sebab awak belum periksa jadi saya nak bagi tahu sikit. Okey, bahagian C Adam jawab apa? Bahagian C saya jawab apa? Tak maksud saya Adam pilih apa nanti. Kan bahagian C kertas 2 kita ada linear programming ataupun pengatur caraan linear yang ada graf yang kita buat lorek-lorek kawasan R tu, ingat tak? Ingat yang tu. Okey, yang itu satu. Kan yang ni lepas tu dia buat lorek-lorek, dia buat huruf R besar-besar kan? Okey, ini satu. Lepas tu nombor indeks, lepas tu penyelesaian segitiga dan kinematik. 4 soalan, kita kena pilih 2. Adam pilih apa? Linear tu dengan Indeks. bukan indeks. Lagi satu apa lagi dua tadi? Segitiga, penyelesaian segitiga. Segitiga rasanya. Okey, segitiga Adam hati-hati. Sebab sekiranya Adam dapat set, sebab saya rasa set soalan dia keluar yang 3D. Tapi saya tak pastilah sebab set soalan tu sama atau Adam punya dengan sekolah saya dapat yang sama atau tidak. Dia keluar yang 3 dimensi. Bila ada 3 dimensi, maksudnya Adam kena kenal pasti sudutnya yang mana. Contohnya dia kata, dia suruh kamu cari sudut antara garis PQ dengan plane PRS ke, contoh macam tu. So maksudnya awak kena kenal pasti mana segitiga yang awak nak gunakan. Dan yang saya nampak tajuk nombor indeks, dia bagi soalan yang biasa. Nombor indeks sebenarnya mudah. Cuma kalau nombor indeks yang melibatkan ada, kan ada soalan yang melibatkan ada peratus kenaikan, peratus penurunan. Kan ada soalan indeks yang dia bagi contohnya, dia bagi tahun berapa Contohlah 2007. Bla 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 dia bagi berasaskan 2006 contoh. Dia bagi kamu kat sini 110, sini 125, 98 itu contohlah 135 contoh. Lepas tu dia bagi lagi satu, dia kata 2000 kat sini 2010. Okey, 2010 dan dia kata kat sini berasaskan 2007. Lepas tu dia bagi tahu kat sini peratus. Dia kata meningkat 5%. Yang ini dia kata kekal. Yang ini dia kata mungkin menurun 10%. Yang ini dia kata kekal. Okey, lepas tu mungkin dia dah bagi awak punya pemberat kat sini atau weightage dia. Pemberat mungkin dalam peratus, contohnya dia bagi sini berapa? 25, 35, okey. Then berapa? 45, contohlah. So ada berapa lagi ni? 70, 80, dah terlebih dah. Okey, sini contohnya 15. Okey, 25, 15, 40, 40, 75. Okey, contohnya kat sini 25. Ini contohlah. Okey, jadi dalam kes ini soalan dia suka tanya, dia kata cari composite index atau indeks gubahan 2010 berasaskan 2006. Sebab ini awak ada indeks untuk 2007, 2006. Ini bukan indeks dia tapi dia peratus perubahan. So abang nak cari 2010 dengan 2006. Maksudnya apa nak buat kalau macam ni? Kena
Okey, kalau macam ni sebenarnya okey dia ada dua kaedah. Tengok kalau yang rumit sikit, bukan rumit lah, kalau yang panjang sikit kaedah dia, kita akan buat jadual. Yang pertama kita tengok dia kata 2007-2006, awak tengok ada 3 tahun. Bila 3 tahun, pelajar saya dia nampak je 3 tahun dia buat jadual. 2006, 2007, 2010. 2006, 2007, 2010. Jadi cara baca 2006 berasaskan 2006. Sini 100, sini 100. Pernah tak jumpa kaedah ni? Tak, belum Tak. lagi ni. Okey. So tengok dia kata 2007 berasaskan 2006. Kita ambil 110. Ini peratus perubahan 2010, 2007. Peratus perubahannya 5%. Bermaksud dekat sini dia meningkat 5%. Asal adalah 100. Bila dia meningkat 5, bermaksud sini jadi 105. Soalan nak 2010, 2006. Ini yang dia nak. Jadi kalau kita tengok, kita ada kat sini ada 4 penjuru. Ini kita jumpa 4 penjuru ni. So kita akan ambil ni 110 per 100 sama dengan X per 105. So darabkan ke sana. Okey, ini satu cara. Tapi yang lagi mudah untuk soalan yang macam ni, Adam ambil je. Kita nampak dia 110, so 110 darab, dia kata meningkat 5%. So darab dengan 105%. Dapatlah dia punya indeks yang baru untuk 2010, 2006. Kalau dia kata kekal, bila dia kata kekal, kekallah 125. Yang ni 98. So 98 Adam darab. Dia kata menurun 10. Bermakna kita darab 90 per 100 dapat yang baru. Okey, dah dapat semua ni yang baru. Dia nak composite index. Composite index, okey. 2010 base 2006. So cari I darab W. Nilai I ni darab W. I darab W bahagi dengan jumlah W-nya adalah peratus iaitu 100. Okey. So biasanya yang rumit dekat sini. Pelajar dia lupa nak keluarkan yang ini. Segitiga kalau soalan keluar dalam 2 dimensi memang tak ada masalah. Okey. Jadi kalau segitiga biasanya contoh kalau saya bagi soalan segitiga. Ni sikit-sikit lah Dam nanti sebab hari ni mak kata buat 1 jam je sebab awak ada. Besok paper apa? Esok fizik. Wah. PQRS. Okey. PQRS contoh So saya contoh kat sini saya bagi 35 darjah. Sini saya kata 4. Sini saya kata 11. Sini saya kata 8. Sini saya kata 40 darjah. Soalan saya nak cari QS. Adam gunakan segitiga mana kalau nak QS? QS. Panjang QS. QSR. Okay. Yes. Okay, kenapa Adam guna QSR? Kenapa tak guna PQS? Pasal dia dah bagi panjang yang SR dengan QR tu. Okey, dia macam ni Untuk menyelesaikan segitiga, kita nak pilih segitiga yang mana, ingat dia mesti ada 3 maklumat. Senang macam tu. PQS dia cuma ada 2. So kita memang tak boleh nak settlekan. 3 maklumat ni kadang-kadang dia bagi sisi, kadang-kadang dia bagi sudut, kadang-kadang dia bagi sisi, sudut dengan luas. Janji kita nampak ada 3 benda. Nampak 3 benda, maksudnya kita boleh gunakan segitiga itu. Okay? Okay, so kita guna QSR. So sekarang QSR, formula ni ada nak guna sin ke cos? Cos, pasal bersebelahan. Ya, okay. Dia macam ni. Tak apa, saya share je. Sebelahan tu, sebabnya maksud Adam tu mungkin dia ada kanan kiri ni kan? Okay, kalau saya akan tengok macam ni. Adam tengok dia punya pasangan. Ini sudut, pasangan dia adalah sisi dia depan. Tak ada. Ini sisi ni pasangan dia kat depan ni. Tak ada. 8 ni pasangan dia kat depan. Tak ada. So, bila semua tak ada, kita guna rumus cos. Okay? Cuma, Adam, kat sini untuk 2 dimensi tak ada masalah. Okay? Adam boleh cuba-cuba tengok soalan 3 dimensi kalau memang Adam nak jawab soalan ini. Kalau nak jawab segitiga. Sebenarnya segitiganya, saya rasa tak susah sangat. Tapi, macam set sekolah saya dia keluar 3 dimensi. Jadi saya tak advise pelajar saya jawab masa tu. So pelajar saya memang tak ada pun yang jawab yang ini. Dia orang tak tengok langsung. Okey.
So Admit hari Khamis lah ya? Okey. So tak kisah. Kalau esok malam, kalau rasa Adam nak buat, niat Adam nak tanya soal apa-apa lagi tajuk, boleh bagi tahu sebab esok malam pun saya free. Kalau tak, Adam boleh study sendiri dan nak WhatsApp saya tanya soalan pun tak ada masalah. Boleh Adam? Boleh ke? Okey, so saya stop sebab awak esok ada exam. So insyaAllah kita jumpa next. Okey, apa-apa pun tahniah sebab sebenarnya saya tak berapa suka ajar one to one ni. Sebab biasanya saya dapat one to one, pelajar dia jenis senyap. Tapi Adam ni communicate dengan saya, jadi saya rasa seronok macam Adam ada kat depan saya. So insyaAllah lah, boleh ni, tak ada masalah kot. Adam boleh buat. Okay? Okay. Okay, good luck. Okay, good. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.